Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk matematik hari ini, kita akan mempelajari mengenai kenal pecahan per seratus dan per puluhan dan juga perbandingan per puluhan. Jadi hari ini kita akan belajar dua benda. Awak boleh rujuk buku teks matematik jilid 1 muka surat 96 hingga 99. Lepas tu awak sediakan buku aktiviti matematik dan sediakan buku tulis matematik 2. Kita mula dengan tajuk yang pertama iaitu kenal pecahan per seratus dan per puluhan. Bila kita kata pecahan per seratus, maksud dia ialah mana apa-apa nombor yang diperkan kepada seratus. Kita tengok contoh yang pertama. Cantiknya jubin dinding ini berwarna-warni. Ada 100 keping jubin. 16 daripadanya biru. Jadi jumlah kesemua jubin ni ialah 100. Jadi kat sinilah maksudnya dia per kepada 100. Dan 16 daripadanya adalah berwarna biru. Maksudnya jubin yang berwarna biru ni, pecahan bagi jubin yang berwarna biru ialah 16 per 100. Jadi kita tengok 16 daripada 100 ialah 16 per 100. 16 per 100 ditulis macam cikgu tulis tadilah 16 per 100. Jadi 16 per 100 ni dalam perkataan, manakala ni dalam bentuk angka, nombor. Yang ni dalam bentuk perkataan. Jadi 16 per 100 ni dalam perpuluhan dia ialah 0.16. 0.16 ni, kalau bahasa baku dia disebut sebagai sifar. Kosong tu ialah sifar. Sifar perpuluhan 16. Jadi awak boleh nampak dekat sini sifar iaitu kosong. Perpuluhan, titik ni dinamakan titik perpuluhan. 16. Dia tak panggil kosong sifar perpuluhan 16. Jadi panggil sifar perpuluhan 16. Jadi pecahan per 100, kita tengok ni pecahan per 100 bagi jubin yang berwarna biru ni ialah 16 per 100. Jadi 16 per 100 ni jika ditukarkan kepada perpuluhan, dia akan jadi sifar perpuluhan 16. Jadi cara menulis bagi dalam perkataan bagi nilai perpuluhan ialah macam ni lah. Ini dalam bentuk perkataan iaitu sifar perpuluhan 16. Manakala dalam bentuk angka kita tulis 0.16. Contoh B. 4 daripada 100 jubin berwarna merah jambu. Jadi 4 daripada jubin tadi, kalau ni berwarna merah jambu. 1, 2, 3, 4. Ada 4 yang berwarna merah jambu. Jadi 4 daripada 100 bermaksud 4 per 100. Jadi 4 per 100 ni adalah jubin berwarna merah jambu. Jadi 4 per 100 dalam perpuluhan ialah sifar perpuluhan sifar 4. Jadi kalau awak nak tahu dekat sini kenapa dia jadi sifar perpuluhan sifar 4, kenapa dia tak jadi sifar perpuluhan 40? Kenapa dia tak jadi macam ni? Dia jadi sifar perpuluhan sifar 4. Kalau awak tengok dekat sini, dia terjadi macam ni sebab awak boleh tengok nilai pecahan tu. Nilai penyebut dia, iaitu 100.
Awak tengok dekat sini 100 memiliki 2 angka kosong. Okey, jadi bila ada 2 angka kosong, jadi dekat sini okey, dia akan ada 2 angka. Selepas titik dia akan ada 2 angka. Tu cara dia. Kalau 100 maksudnya kalau ada 3 contohnya. Okey, kalau ada 3 kosong. Okey, dia akan jadi 4/1000. Okey, jadi kalau 4/1000, kalau dalam bentuk perpuluhan, sebab cikgu kata tadi, kita tengok pada berapa biji kosong, berapa biji sifar dia. Okey, jadi kalau 1000 dia ada 3. Okey, dia akan jadi, kalau dalam bentuk perpuluhan, dia akan jadi kosong perpuluhan. Okey, dia ada 3 tempat kan? Okey, jadi 0,04. Okey, jadi bagi nilai perpuluhan ni, okey, SAR dia ialah kosong. Okey, jadi SAR ni adalah nilai SAR. Nilai tempat SAR ialah kosong yang dekat depan ni. Selepas titik tu, okey, selepas titik ni, kosong yang pertama, okey, kosong yang angka yang pertama ni dipanggil per 10. Per 10 kan ada biji je kan kosong. Okey, sebab tu dipanggil per 10. Dan sifar angka yang kedua ni dipanggil per 100. Okey, sebab per 100 dia ada 2 kosong kan. Okey, dia ada 2 kosong. Jadi dia ada 2 tempat. Okey. Tu maksud dia. Okey. Kalau cikgu kata dah, kalau 4/1000 cikgu. Okey, jadi 4/1000 dekat sinilah ada per 1000. Tapi ni awak tak belajar lagi lah. Awak baru darjah 3. Ini awak akan belajar bila awak dah naik darjah lain. Okey. Jadi 4/100 sama juga dengan sifar perpuluhan sifar 4. Okey, jadi 4/100 dalam perkataan ditulis 4/100. Manakala sifar perpuluhan sifar 4 ditulis sifar perpuluhan sifar 4. Okey, kita tengok contoh yang kedua. Sifar perpuluhan sifar 8. Okey, saya warna 8 daripada 100 petak. Okey, dia kata sifar perpuluhan sifar 8. Okey, jadi kita tengok dekat sini, kalau sifar perpuluhan sifar 8, dia ada 2 angka. Maksudnya dia per dengan 100. Okey, jadi berapa nilai pecahan dia? Iaitu 8. Okey, jadi dia warnakan satu kotak ni. Okey, ni adalah kotak 100. Okey, ada 100 petak. Okey, jadi bila 8/100 bermaksud 8 daripada 100. Okey, jadi sebab itulah diwarnakan 8 kotak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 daripada 100. Jadi 8/100. Okey, kita tengok yang kedua. Okay, yang lelaki ni kata, saya warna 23 daripada 100 petak. Okey, 23 daripada, maksudnya 23/100. Okey, jadi kalau 23/100 bermaksud dalam satu petak 100 kotak, okey, jadi dia akan warnakan 23 kotak. Okey, jadi dia warnakan 23. Okey, satu baris ni mewakili 10. Okey, jadi 10, 23. Okey, jadi 23/100 ni adalah maksud dalam perpuluhan 0.23. Okey. Seterusnya contoh yang ketiga. Ini projek perpuluhan kami. Okey, betulkan yang salah. Okey. Mana projek dia? Okey, dia dah tunjuk dekat situ. Okey, yang lelaki ni pegang. Okey, ada berapa kotak yang ditanda berwarna hijau. Okey, dekat bawah ni dia tulis sifar perpuluhan 60. Adakah betul yang diwarnakan ni adalah sifar perpuluhan 60? Okey, jadi kita tengok sama-sama. Okey, dia warnakan sifar perpuluhan 60 ni bermaksud berapa? 6
50/100. Okey, kenapa cikgu kata sifar perpuluhan 60 ni ialah 60/100? Kerana ada 2 titik perpuluhan dan awak tengok nombor dekat depan ni 6, jadi belakang kosong. Jadi kita tulis lagi 60/100. Okey, jadi 60/100. Okey, kita tengok dekat kotak 100, jumlah 100. Okey. Satu baris ni mewakili 10. Okey, jadi 10, 20, 30, 40, 50, 60. Okey, jadi betul lah yang dimaksudkan iaitu 60/100 bersamaan dengan sifar perpuluhan 60. Tapi okey, cuba awak tengok dekat sini. Adakah betul ditulis sifar perpuluhan 60? Adakah betul ditulis dalam bentuk perkataan sifar perpuluhan 60? Okey, jawapannya ialah salah. Kenapa? Sebab dia sebenarnya ditulis sebagai sifar perpuluhan 6 sifar. Okey, bukan 60 6 sifar. Okey. Kita tengok yang kedua, okey, yang murid perempuan ni pegang. Okey, daripada 100 tu, okey, diwarnakan dekat tengah ni. Okay, kita tengok dia tulis sifar perpuluhan 72. Okay, betul tak dalam bentuk perkataan ni? Sifar perpuluhan 72. Okey, betul. Okey, sekarang ni kita tengok petak yang diwarnakan. Okey, betul ke diwarnakan jumlah dia ialah sifar perpuluhan 72. Okey, jadi bila sifar perpuluhan 7 ni bermaksud 2 angka bermasuk per 100 dan nombor dia ialah 72. Okey. Sekarang ni kita tengok 72 daripada 100. Okey, betul ke yang diwarnakan ni dia 72 daripada 100? Okay, kita kira sama-sama. Okey. Bila dia kosongkan satu dekat atas ni bermaksud daripada satu ni sebaris ni 10 dikurangkan satu jadi 9. Okey, ni 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9. Okey, jadi 9 tambah 9 tambah 9 tambah 9 tambah 9 tambah 9 tambah 9. Berapa jumlah dia? Okey, kalau nak senang darab sajalah. Okey, jadi 9 darab dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8, 9. Okey, jadi 9 darab dengan 8. Okey, maksudnya jumlah dia ialah 72. Okey, jadi betul lah yang diwarnakan 72 daripada 100. Dan dalam bentuk perkataan pun betul, sifar perpuluhan 72. Dan dalam bentuk angka pun betul. Okey. Contoh yang keempat. Okey, kita tengok ada dia kata 44 daripada 100 petak berwarna merah. Okey, jadi 44 daripada 100 bermaksud 44/100. Okey, bersamaan dengan dua angka. Okey, jadi 44. Sifar perpuluhan 44. Okey. Jadi adakah perpuluhan dan pecahan persatu bagi petak putih? Okey, yang ni tanya pula berapa petak yang putih. Sekarang ni betul ke 44/100 ni? Okay, kita tengok sama-sama. Okey, yang ni sebab dia dah warnakan secara tidak rata. Jadi kita paksa kira lah. Okay, jadi sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44. Okay, jadi memang betul lah ada 44. Okay, jadi durian ditanya apakah perpuluhan dan pecahan persatu bagi petak putih. Okay, jadi kalau dah 44 yang berwarna merah, maksudnya bakinya adalah berwarna putih. Okay, maksudnya kalau nak mudah, tak payahlah awak kira satu-satu. 100 ni awak tolak saja dengan 44. Sebab yang bakinya adalah warna putih. Yang 44 ni merah. Okay, jadi
Ni tak boleh. Pinjam. Kosong jadi 9, jadi 10. 10 tolak 4 jadi 6. 9 tolak 4 jadi 5. Okay, jadi yang petak putih berjumlah 56 per daripada 100 juga. Sebab jumlah keseluruhan petak ni adalah 100. Okey, jadi apakah perpuluhan bagi 56 per 100? Okey, sama macam kita buat tadi. Jadi kita tulis mula lalu dengan sifar perpuluhan. Lepas tu kita tengok nombor kat atas ni ada 2 angka. Jadi tulis sahaja 5, 6. Okay, jadi nilai perpuluhan dia adalah 0.56. Okey, contoh yang kelima. Tulis pecahan dan perpuluhan bagi bahagian berwarna. Okey, bahagian berwarna. Kita tengok yang pertama. Okey, berapakah petak yang berwarna hijau ni? Okay, kita tulis sama-sama. Okay, ni ada 10. Ni tambah lagi 9, 19. Tambah 8 akan jadi 27. Okey, tambah lagi 6. Dia akan jadi 33. Tambah lagi 5. Dia akan jadi 9. 10. Okey, tambah lagi 9. Tambah lagi 8. 7. 6, 5. Okey, jadi 10 tambah 9 tambah 8 tambah 7 tambah 6 tambah 5 berjumlah 27, 34, 40, 45. Okey, jadi betul 45 per 100. Okey, jadi 45 per 100 ni ditulis sifar perpuluhan 45. Okey, ada 2 angka kosong. Okey. Yang kedua, okay, kita tengok apakah petak yang warna biru ni. Okay, 10, 20, 30, 40, 50. Kat sini ada 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58. Okay, jadi 58 daripada 100 bersamaan juga dengan okay, kita tulis sifar perpuluhan 58. Okay, seterusnya petak warna kuning. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, ada 10 petak daripada 100. Jadi 10 per 100 sama dengan 1 per 10. Betul ke dia tulis 1 per 10? Jawapannya ialah salah. Kenapa saya kata salah? Sebab 1 ni bukan nilai. Sa ni adalah 10. Maksudnya per dengan 10. Kan? Okey, jadi kita tulis sifar dulu. Perpuluhan 1, 0. Ini jawapan dia. Okey. Okey, kita teruskan. Berapakah petak yang perlu diwarnakan? Okey, jadi dekat sini dia bagi 0 perpuluhan ataupun sifar perpuluhan 9. Bermaksud sifar perpuluhan 9 bermaksud ada yang ni mencabar sikit. Kenapa? Sebab awak tak tahu dekat belakang ni ada ke tak nombor ni sebenarnya cikgu, sebab dekat depan ni dah ada 9. Okey, sebenarnya bila dia tulis sifar perpuluhan 9, bila angka di depan ni 9, bermaksud dekat belakang ni kita boleh tambah kosong. Tapi kenapa dia tak letak kosong? Sebab kosong ni ialah angka yang tiada nilai. Okey, kalau dalam perpuluhan dia dikira tiada nilai. Okey, tapi disebabkan kita menggunakan per 100, okey, jadi kita kena gunalah kosong ni. Okey, jadi kita kena tambah 1 kosong. Sebab tak nak kita kena ada 2 angka. Sama juga dengan 0.04. Okey, tak nak kita ada 2 angka dekat belakang titik perpuluhan. Yang ni pun kena sama juga. Sebab apa dengan ada 2 angka? Sebab kita per dengan 100.
Okey, jadi dekat sini sebab dia bagi 1 je sifar perpuluhan 9. Okey, jadi sebab nak jadikan dia 2 angka, kita tambah sahaja kosong dekat belakang. Okey, jadi sifar perpuluhan 90. Bila sifar perpuluhan 90 bermaksud 90 per dengan 100. Macam kita buat tadi lah kan. Okey, jadi 90 per 100. Okey, jadi warnakan sahaja petak 90 daripada 100. Macam mana nak mudahkan? Okey, satu ni kita tahu ada 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Jadi 90 per 100 bersamaan dengan sifar perpuluhan 9. Sama juga dengan sifar perpuluhan 9 sifar. Okey. Okey, sekarang kita cuba dulu kuis ni. Okey, nombor 1. Sebut perkataan dan angka-angka yang sepadan. Okey, yang pertama. Sifar perpuluhan 18. Okey, yang mana sesuai dengan sifar perpuluhan? Okey, sifar perpuluhan 18. Mana dia? Okay, kita gariskan. Okay, 9 per 100. 9 per 100. Okey. 67 per 100. 67 per 100. Perpuluhan. Okay, yang ni pula sifar perpuluhan sifar 5. Sifar perpuluhan sifar 5. Mana dia? Okey. Yang kedua, warnakan bahagian perpuluhan dan pecahan di bawah pada petak 100. Okey. Jadi yang ni awak boleh cuba sendiri dekat rumah. Okey, 3 per 100 sama dengan sifar perpuluhan sifar 3. Awak buatlah petak yang ada 100 petak. Okey, jadi awak warnakan berapa petak yang sesuai. Okey, jadi ni adalah praktis sendiri sahaja. Okey, untuk A, B dan C. Okey. Kita teruskan kepada pembelajaran yang kedua, iaitu perbandingan perpuluhan. Okey, perbandingan perpuluhan. Perpuluhan saja, kita tak ambil per 100 tadi ya. Okey, kita tengok contoh yang pertama. Jisim mana yang lebih? Yang lebih. Sifar perpuluhan 45 kilogram atau sifar perpuluhan 2 kg. Okey. Jadi yang mana yang lebih? Kalau awak tengok sifar perpuluhan 2 ni, ini adalah biskut mentega. Manakala sifar perpuluhan 45 ni paket dia lebih besar. Okey, jadi yang mana lebih? Yang mana ada lebih? Mestilah yang ada yang petak besar daripada petak kecil, betul tak? Okey, jadi sifar perpuluhan 45 kilogram ni adalah lebih daripada sifar perpuluhan 2 kilogram. Okey, jadi kalau awak tengok mengikut gambar rajah, okey, sifar perpuluhan 45 ni bersamaan dengan sifar perpuluhan 45 ni bersamaan dengan 45 per 100. Okey, jadi 45 per 100. Jadi 45 daripada 100. Okey, jadi warnakan. Daripada petak ni awak boleh tahu ada 4, 1, 2, 3, 4, 40. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 45. Jadi dalam petak pun kita boleh tahu sifar perpuluhan 45 ni lebih banyak daripada sifar perpuluhan 2. Okay, sifar perpuluhan 2 ni kalau kita tukar kepada per 10, per 100. Okay, sifar perpuluhan 2. Okay. Walaupun ada satu angka saja, kita mesti kena adakan satu lagi angka, iaitu kosong. Dan kita jadikan dia per 100, 20 per 100. Okey, jadi bila 20 per 100 bermaksud 20 daripada 100. 10, 20. Okey, jadi sifar perpuluhan. Okey, jadi awak boleh tengok dekat sini, petak yang berwarna merah ni lebih banyak daripada petak berwarna biru. Maksudnya sifar perpuluhan 45 ni adalah lebih berbanding sifar perpuluhan 2. Okey. Boleh tengok dekat bawah ni, sifar perpuluhan 5 lebih besar daripada sifar perpuluhan 2.
Okey. Contoh yang kedua, manakah yang lebih kecil? Sifar perpuluhan sifar 3 atau sifar perpuluhan sifar 7? Okey, awak boleh buat juga mengikut apa nama? Garis lurus. Okey, garis lurus. Okey, jadi ke kanan bermaksud nilai semakin besar. Okey, daripada sifar. Okey, sifar ni nilai sar kan. Okey, kepada perpuluhan. Okey, jadi sifar perpuluhan sifar 1 dan garis dia sifar perpuluhan sifar 2, sifar perpuluhan sifar 3. Okey, jadi nilai dia semakin besar sehingga sifar perpuluhan 1, 2. Okey. Jadi sifar perpuluhan sifar 3 ni terletak sebelum sifar perpuluhan sifar 7. Jadi bila soalan ditanya manakah yang lebih kecil, sifar perpuluhan sifar 3 atau sifar perpuluhan sifar 7, kita boleh tahu bahawa yang sifar perpuluhan sifar 3 ni adalah lebih kecil. Kerana dalam garis lurus ni nilai dia semakin membesar ke kanan kan. Okay, jadi sifar perpuluhan sifar 3 ni lebih kecil daripada sifar perpuluhan sifar 7. Okay, jadi ni mengikut garis lurus lah. Okay, tapi sebenarnya benda ni senang sahaja. Okay, kalau perbandingan dalam perpuluhan ni, okay, kita tengok cuba ini. Okay, ni cara yang lebih mudah. Cikgu bagi tahu awak. Okay, tentukan perpuluhan yang lebih besar. Terangkan. Okay, jadi A. Sifar perpuluhan 1 dan sifar perpuluhan 1, 1. Yang mana lebih besar? Okay, kalau awak tengok dekat sini, sifar perpuluhan 1 ni bermaksud, kan cikgu kata tadi, dia per 100 kan. Okay. Per 1 jadi sifar perpuluhan 1, 0. Okay, jadi nilai dia 1, 0. Dan ini sebenarnya nilai dia 0. Sifar perpuluhan 1, 1. Jadi mana nombor yang lebih besar? 1, 0 ataupun 1, 1? Okay, jadi yang lebih besar ialah 1, 1. Okay, tengok contoh B pula. Okay. Sifar perpuluhan 5, 2 dan sifar perpuluhan 2, 5. Okay, awak dah boleh tengok dekat sini, dekat angka depan ni, 5, 2 ni lebih besar daripada 2, 5. Kan? Okay, jadi perpuluhan yang lebih besar ialah sifar perpuluhan 5, 2. Okay, tengok C pula. Sifar perpuluhan sifar 8 dan sifar perpuluhan 8. Okey, cikgu dah bagi tahu tadi. Kalau sifar perpuluhan 8 ni bermaksud sifar perpuluhan 8, 0. Sebab kalau per 100 mesti ada 2 angka di belakang titik perpuluhan. Okey, jadi sifar perpuluhan 80. Okey, 80 dengan 08. Yang mana lebih besar? Okey, mestilah 80 sebab 80 ni 80 per 100. Kalau 08 bermaksud 8 per 100. Okey, jadi yang besarnya ialah 0.80. Okey, jadi itu sahaja pembelajaran kita untuk hari ini. Okay, tugasan awak ialah yang pertama, lengkapkan buku aktiviti muka surat 63 dan sehingga 65. Okay, kemudian lengkapkan lembaran kerja yang diberikan. Okey, cikgu akan menghantar lembaran kerja dan awak boleh salin semula atau cetak dan tampal di buku tulis matematik 2. Okey. Okey, ini adalah lembaran kerja yang cikgu hantar. Okey, mudah saja. Baca dulu arahan dan sekiranya awak ada sebarang pertanyaan, awak boleh hubungi cikgu. Okey. Itu sahaja daripada cikgu. Sekian, terima kasih. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.